Pergi yang ketiga, iaitu rukun Islam yang ketiga apa dia? Bab puasa. Nantilah dekat Ramadan banyak kupasan tentang puasa. Kemudian yang keempat, bab zakat. Saya ada pengalaman seorang bapa datang, "Ustazah, saya jaga solat Ustazah, saya sekian Ustazah, banyak sedekah, banyak itu, banyak ini, macam-macam lah. Tetapi kenapa anak-anak saya bermasalah? Isi saya bermasalah, saya tak bahagia. Dah cuba macam-macam dah. Pergi kursus, buat teknik itu, buat teknik ni, istighfar, selawat, macam-macam benda dah buat." Lepas tu saya kata, "Baiklah encik, mari kita cek bab rukun Islam." Sebelum ini ya tuan-tuan sekalian, saya pernah berpengalaman ketika di JAKIM dan Jabatan Agama sebagai perunding cara rumah tangga. Sebab itu saya ada sedikit pengetahuan ataupun pengalaman menguruskan masalah rumah tangga. Dari situlah Allah bagi saya sedikit ilmu bab rumah tangga. Kalau dari segi kematangan rumah tangga tak matang sangat pun. Perkahwinan baru cecah 14 tahun. Tetapi Allah bagi saya ilmu ekspres bab rumah tangga sebab hari-hari duk menyelesaikan masalah rumah tangga orang. Bila datang pasangan, biasanya saya akan cek bab rukun Islam. Di situ baru kita boleh kesan apa punca masalah rumah tangga sebenarnya. Ramai yang rasa punca masalah rumah tangga sebab tak sefahaman, sebab masalah komunikasi, masalah kewangan. Tetapi punca utama tak settle bab rukun Islam. Bila settle bab rukun Islam, barulah Allah beri keluar setiap kesempitan. Barulah Allah datangkan keberkatan dalam rumah tangga, kurang bergaduh dan sebagainya. Dan saya dapati ramai yang settle bab solat contohnya, bab puasa contohnya, bab syahadah okey. Tetapi ramai yang tersekat bab zakat. Ramai yang tak sedar, tak cek betul-betul, tak keluar. Zakat di sana, kita tahu maksud zakat adalah penyucian. Zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Tak keluarkan zakat, harta jadi syubhah, boleh jadi bercampur dengan yang haram. Akhirnya, sumber makanan yang dibeli syubhah ataupun tak barakah. Rumah yang dibayar tak barakah. Kenderaan yang digunakan tak barakah. Pakaian yang dibeli tidak barakah. Bahkan Al-Quran ataupun apa saja yang dibeli daripada harta yang tidak dikeluarkan zakat, maka ditarik barakah. Bila ditarik barakah, macam mana nak tenang, macam mana nak bahagia? Di sana ada zakat pendapatan, ada zakat barang kemas, ada zakat peternakan pertanian, ada zakat perniagaan. Bahkan pada musim hari ini ramai buat bisnes online tak bayar zakat. Tolonglah pergi ke pusat kutipan zakat. Mungkin kita di kalangan orang yang wajib membayar zakat, sikit ataupun banyak, bukan pada sikit ataupun banyak, tetapi pada kewajipan kita membayar zakat. Ada seorang lelaki kaya, dia kata, ada anak, saya seorang je anak. Anak tunggal lelaki, dididik, diasuh dengan baik, solat semua jaga. Sampai satu ketika, anak ni terlibat gejala sosial sampai minum arak, bergaul bebas, baru remaja, baru berapa umur tingkatan. Satu malam si ayah ni tunggu di ruang tamu, anak masuk bau arak, daripada pintu dah bau arak. Tapi pada malam itu si ayah ni ambil keputusan tak nak marah seperti mana malam-malam sebelum ni, marah saja. Tapi ayah ni tanya, dah solat belum? Belum. Sekarang pergi mandi, kemudian solatlah isyak. Lalu si ayah ni masuk dalam bilik, menangis semahunya dan minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk. Kenapa anaknya ini bermasalah hari demi hari? Lalu dia terlintas bab zakat. Dia seorang peniaga, businessman yang sangat berjaya, orang kaya. Esok pagi dia panggil lah kerani, dia panggil ni bahagian kewangan. Dia bukan tak pernah bayar zakat, setiap tahun dia bayar zakat. Tapi perniagaan dia semakin meningkat, dia tak tambahkan jumlah zakat. Bila tahu jumlah yang tertangguh lebih kurang 10 tahun, akhirnya keluar jumlah yang begitu besar. Tetapi dia nekat pada ketika itu, esok dia pergi. Hari itu dia pergilah ke pusat kutipan zakat, Baitul Mal untuk bayar zakat. Bila dia bayar, menangis-nangis di kaunter, orang nampak pelik. Sampai beria benar bayar zakat kan. Tetapi dia yang tahu, dia kata mungkin inilah asbab anaknya menjadi rosak hari demi hari. Selepas dia selesai bayar zakat, dia seperti biasa berdoa meminta dengan Allah supaya anak ni kembali semula ke pangkal jalan. Sehinggalah pada suatu hari, anak datang bertemu dengan dia, meminta maaf, meminta ampun, menangis-nangis. Dan bermula daripada itu, anak berubah menjadi anak yang soleh,
sehinggalah anak dia hafaz Al-Quran. Kisah yang benar. Dan ada banyak lagi kisah pengalaman saya yang mana diuji dengan sakit itu, sakit ini. Bila cek apa punca ni, sakit tak pernah sembuh, sakit yang pelik. Bila saya kata cubalah cek bab zakat, kemudian betul lah ustazah saya mengabaikan bab zakat. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut hisab zakat saja di padang mahsyar kelak lebih kurang 50,000 tahun. Maksudnya lamanya hisab bab zakat. Kita bimbang esok-esok. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Allahu akbar. Kemudian yang keempat iaitu bab haji. Bab haji. Ustazah nak kupas juga ke bab haji? Saya rasa saya nak kupas juga sikit. Sebab kita bimbang kita sudah di peringkat wajib haji, tetapi kita tidak memaksa diri kita untuk pergi haji. Ada orang diberi kurniaan harta yang banyak, maka kalau dia boleh ataupun mampu pergi swasta, maka dia wajib pergi swasta. Saya pernah bincang dengan seorang ustaz, seorang guru bab ni. Sebab dia dah ada kewajipan, dia dah cukup. Harta dia mungkin beratus ribu dan sebagainya. Walau bagaimanapun mungkin ada pendapat yang lain. Dia dah cukup dah syarat untuk wajib haji. Dia tak perlu untuk menunggu giliran daripada pihak, maksudnya tambuh haji dan sebagainya. Kalau dia mampu pergi swasta, maka ketika itu dia wajib pergi mengikut saluran yang mana dia telah pun wajib haji. Bayangkan beginilah para muslimat sekalian, masuk dalam kubur besok kita akan ditanya semua benda ni. Kemudian malaikat tanya, makcik kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Tak settle dengan jawapan tak mampu. Malaikat akan hisap, cek betul-betul. Betul ke makcik tak mampu? Handbag berapa banyak? Langkawi boleh pergi? Maksudnya kita akan dicek betul-betul, betulkah kita tergolong di kalangan orang yang tak mampu, ataupun kita di kalangan orang yang melailakan kewajipan haji. Ada seorang hamba Allah cerita pada saya, bila dia pergi haji, dia tengok ramai sangat masyarakat India pergi muda. Muda-muda lagi dah pergi haji. Bila ditanya, macam mana kamu orang muda dah datang buat haji? Dia jawab, kami bila dapat gaji kerja yang pertama, yang paling utama kami simpan untuk pergi haji. Kita pula berbeza masyarakat kita. Masuk gaji yang ketiga dapat kereta baru, keluar kereta baru. Masuk gaji seterusnya beli rumah. Maksudnya bukan jadi keutamaan untuk memenuhi tentang bab rukun Islam iaitu haji itu. Nescaya sebenarnya kalau kita betul-betul target 10,000 sekurang-kurangnya, kan 10,000 akan masuk short listed tu, akan masuk senarai pendek untuk dipanggil haji. Kalau sekadar 1,300 masa daftar tu, memang ikut lambat lagi lah dapat. Tetapi sebab apa? Duduklah beli gelang, duduklah kumpul rantai, duduklah kumpul periuk belanga apa semua, sampai tak boleh nak cukupkan 10,000 tu. Kita bimbang esok, kita tak boleh jawab kenapa tak boleh pergi haji. Sebab tak mampu. Sebab kita akan dihisap, rupanya duit kita dah pergi ke tempat yang lain. Kita tak utamakan tentang mengumpul belanja untuk pergi haji. Masya Allah. Takut kita mati dalam keadaan tidak menyempurnakan 5 rukun Islam. Kita tahu 5 rukun Islam itu tertegak dengan kelima-lima. Kalau satu je diambil, runtuh semua. Bukannya kalau 4 kuat tak ustazah, satu je tak jaga. Tak, satu runtuh semua. Bukan 5 tolak 1 4, tapi 5 tolak 1 0. Jadi kalaulah dalam keadaan kita benar-benar tak mampu, lalu kita meninggal dunia, kita bukan dalam keadaan yang meruntuhkan agama kita, iaitu rukun Islam itu. Contoh muslimin pula lah. Bila malaikat tanya, kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Betul ke? Rokok boleh? Contoh je ya. Lalu mungkin akan dikira, sebulan rokok 300. Jadi 1 tahun 300 kali 12 jadi berapa? 3 kali 12 berapa ya? 5,600. 3,600. Kalau tak merokok, pakcik 3 tahun dah boleh pergi haji. Umpama macam itulah. Maksudnya kita akan dihisap sungguh-sungguh. Bukan jawapan tak mampu semata-mata. Segala yang kita gunakan kepada pembaziran dan sebagainya, sebenarnya kalau kita kumpul betul-betul, kita mampu sebenarnya nak simpan 10K tu,
untuk masuk ke dalam senarai pendek untuk pergi haji. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya masa saya sampai pukul berapa ya, semangat-semangat ni? Sampai pukul 10? Sampai pukul 9 ya? Pukul 12 pula ajar. Hajar boleh ya? Hajar duduk pukul 12, saya nak balik. Okey, pukul Tuan Haji pukul apa ya? Pukul 9 macam tu. Pukul 9. Ya. Saya tak nampak sangat. Pukul 9. Bolehlah ya? Lebih kurang dalam 15 minit lagi. Masya Allah. Ustazah, tajuk kita Ustazah kembali pada tajuk. Tapi ada kaitan dengan tajuk tak? Ada ya? Membina bahagia dalam rumah tangga.